Kumpulan Mei adalah sebuah kumpulan muzik hard rock yang sudah lama ditubuhkan di Malaysia. Kumpulan ini sama level dengan kumpulan Wings, BPR, Left Handed dan banyak lagi kumpulan muzik rock yang sezaman dengan mereka. Jadi, dalam video episod yang ke-94 kali ini, Mr. akan ceritakan tentang perjalanan kumpulan muzik Mei dalam menjadi sebuah kumpulan rock legend hingga ke hari ini. Kumpulan Mei ditubuhkan pada 1982 oleh 3 orang anak muda daripada kampung Manjoi, Ipoh, Perak yang mengikuti langkah SYG dengan menubuhkan sebuah kumpulan muzik aliran keras. Nama Mei diambil sempena pangkal huruf nama timang-timangan mereka iaitu M bagi nama Man atau Syarif, A bagi Abu atau Nasir dan Y bagi Yus atau Mokhtar. Kemudian pada tahun 1986, Mus atau Mustafa dan mula menyertai kumpulan ini sebagai vokalis. Mei mula menyertai pertandingan Battle of Rock peringkat negeri Perak pada tahun 1986 di mana mereka muncul sebagai juara. Kemudian kumpulan Mei menyertai pertandingan Battle of Rock Malaysia pada tahun yang sama. Dalam pertandingan Battle of Rock Malaysia 86 anjuran Lokman Junid dan Dewi Suhana Studio, Johor Bahru tersebut, kumpulan Mei muncul sebagai juara. Manakala penyanyi utama kumpulan Mei, iaitu Mus telah muncul sebagai vokalis terbaik. Selepas kejayaan pada pertandingan Battle of Rock 1986, kumpulan Mei telah muncul dalam satu album bersama 4 lagi kumpulan rock dari siri pertandingan Battle of Rock. Album yang berjudul Juara-Juara Rock 1 tersebut menampilkan kumpulan Mei, Benmar, The Fabians, Scandals dan Metalian. Album yang diterbitkan pada Januari 1987 itu menampilkan 2 lagu dari setiap kumpulan. Selepas kejayaan album Juara-Juara Rock 1, pihak syarikat rakaman Warnada telah menerbitkan album Juara-Juara Rock 2 pada bulan Mei 1987 dengan konsep yang sama. Album Juara-Juara Rock 3 pula diterbitkan pada Disember 1987. Antara lagu-lagu popular dari album Juara-Juara Rock adalah Sketsa Sebuah Cinta. Selepas daripada itu, muncul dengan album penuh pertama mereka pada penghujung tahun 1987 selepas kejayaan album Juara-Juara Rock 1, 2 dan 3 pada tahun yang sama. Album pertama kumpulan Mei diberi judul Dilema yang diterbitkan pada 1987. Semua lagu dalam album Dilema dicipta dan diolah sendiri oleh anggota kumpulan Mei. Album tersebut diterbitkan oleh Raymond Lim di bawah penerbitan syarikat Warnada. Antara lagu-lagu hits dari album tersebut adalah Sketsa Sebuah Cinta, Ku Dalam Dilema, Kau Masih Lena dan Tiada Lagi Engkau. Album Dilema berjaya dijual melebihi 60,000 unit dan melayakan kumpulan Mei menerima cakra emas. Mei juga banyak menerima undangan pertunjukan pentas selepas kejayaan album tersebut. Pada Januari 1989, album kedua kumpulan Mei berjudul Hakikat Muda Menyusul. Album tersebut diterbitkan oleh Thomas Ham di bawah syarikat Warnada. Lagu-lagu dalam album tersebut kebanyakannya dicipta oleh anggota Mei sendiri. Antara lagu-lagu hits dari album berkenaan adalah Sendiri, Cintamu Mekar di Hatiku, Dalam Kembara dan Cintaku Suami Kasihku. Album Hakikat berjaya dijual melebihi 200,000 unit dan melayakan kumpulan Mei dianugerahkan cakra platinum kembar 4. Album Hakikat juga berjaya memasuki pasaran Indonesia dan memasuki peringkat akhir juara lagu 89 dan menjuarai beberapa carta lagu popular seperti Pujaan 10 Nescafe. Kumpulan Mei juga terlibat dengan konsert berskala besar seperti konsert Kota Raya. Selepas itu, pada tahun 1990-an, album ketiga Mei berjudul Rahsia diterbitkan pada Ogos 1990. Album yang menampilkan irama heavy metal itu mengandungi lagu-lagu hits seperti Gadis Bertudung Putih, Diari Cinta Pertama dan Terukir Janji. Album yang juga diterbitkan oleh Thomas Ham tersebut menampilkan lagu-lagu ciptaan komposer lain seperti Allahyarham J.S. Kevin. Album Rahsia berjaya dijual melebihi 160,000 unit dan melayakan Mei menerima cakra platinum berkembar 2. Selepas album ketiga itu,
May meninggalkan syarikat rakaman Warnada dan menyertai syarikat rakaman yang baru, iaitu syarikat muzik Antares. Bersama dengan syarikat tersebut, May menghasilkan album keempat berjudul Strategi pada tahun 1991. Album Strategi diterbitkan oleh May dan Adib Abdullah selaku penerbit eksekutif, manakala Nan 19 bertindak sebagai penolong penerbit. Lagu-lagu dari album Strategi antaranya Abadi, Empat Sudut Berdiri dan Sendiri Untuk Kemana. Album berkenaan kurang mendapat sambutan seperti album Hakikat dan album Rahsia. Selepas kegagalan album keempat berkenaan, kumpulan May mula berpecah. Mus menubuhkan kumpulan Strangers bersama Nan bekas kumpulan 19 sebagai pemain gitar, Bud bekas kumpulan Handy Black sebagai pemain bass dan Black bekas kumpulan Wings sebagai pemain drum. Kumpulan Strangers sempat menghasilkan sebuah album bertajuk Strangers pada tahun 1992. Antara lagu-lagu dari album Strangers seperti Satu Pengertian, Mahligai Impian dan Bukit Sunyi. Album terbitan Warnada itu merupakan album pertama dan terakhir kumpulan Strangers sebelum mereka berpecah. Manakala anggota kumpulan May yang lain berjaya mendapatkan bekas vokalis Rusty Blake, Yansin sebagai vokalis baru May. Bersama Yansin, kumpulan May menghasilkan album Zig Jazz pada tahun 1992. Album terbitan syarikat rakaman SRC dengan Allahyarham Samad Mian bekas gitaris left-handed bertindak sebagai penerbit album itu dan menampilkan irama heavy metal. Album tersebut mengembalikan era kegemilangan kumpulan May dan menerima sambutan hebat serta berjaya dijual melebihi 100,000 unit. Kumpulan May juga kembali mendapat undangan mengadakan konsert live di tapak pesta, ekspor dan konsert bergerak. Lagu-lagu popular dari album berkenaan adalah Resah, Meniti Suratan dan Brenda. Berikutan kejayaan album Zig Jazz, kumpulan May yang masih mengekalkan Yansin sebagai penyanyi utama dan akhirnya muncul dengan album ke-6 mereka, berjudul Wira Cyborg pada tahun 1994. Album Wira Cyborg masih mengekalkan Allahyarham Samad Mian selaku penerbit dan diterbitkan oleh syarikat Surya Record. Antara lagu-lagu popular dari album tersebut adalah Suci, Hasrat Cinta dan Tuhan serta Tiada Lagi Berseri. Album Wira Cyborg turut mendapat sambutan baik dari peminat. Album tersebut berjaya dijual melebihi 100,000 unit. Selepas album Wira Cyborg, kumpulan May sempat merakamkan semula lagu-lagu popular mereka dari album terdahulu di samping lagu-lagu baru. Album yang diberi judul Layar dan dipasarkan oleh Surya Record pada tahun 1995, walaupun kumpulan May telah berhijrah ke syarikat BMG pada ketika itu. Album Layar masih diterbitkan oleh Allahyarham Samad Mian. Album Layar berkenaan mengandungi 5 lagu hits May yang dirakamkan semula dan dinyanyikan oleh Yansin dan 5 lagu baru yang belum dirakamkan seperti Layar, Membantah Kata, Di Mana Harga Dirimu, Jauh Rasanya dan Arca Kehidupan. Pada tahun 1996, kumpulan May telah menghasilkan album studio ke-7 mereka, berjudul Ideologi bersama syarikat rakaman BMG Music. Album yang diterbitkan oleh Allahyarham Samad Mian itu masih mengekalkan rentah hard rock disulami dengan lagu slow rock. Antara lagu-lagu menarik dalam album Ideologi adalah Janji, Ikhlas, Rajis Impi dan Cinta Tersia. Album Ideologi tidak mendapat sambutan sehebat album Zig Jazz dan Wira Cyborg walaupun dari segi kualiti lagu lebih baik dari album terdahulu. Selepas album Ideologi, Yansin telah mengambil keputusan mengundurkan diri dari kumpulan May yang menyebabkan May terpaksa membuat uji bakat penyanyi baru untuk menggantikan tempat Yansin. Akhirnya bekas penyanyi kumpulan Nipan Bara iaitu Wan atau Oni dipilih sebagai penyanyi utama May. Bersama Oni, kumpulan May telah menghasilkan sebuah album baru berjudul Penaklukan pada tahun 1997. Album yang diterbitkan oleh Salman Sharif itu mengandungi lagu hit seperti Jemu. Pada tahun 1997, kumpulan May melancarkan album seterusnya album Keras bersama Oni dan merakamkan semula lagu-lagu 60-an yang diberi nafas rock di samping 2 lagu baru. Seterusnya album kompilasi 3 May, lagu-lagu lama hits May bersama 1 lagu duet Oni, Mus dan Yansin.
Selepas agak lama menyepi, May kembali melancarkan album ke-11 mereka pada tahun 2003 dengan kemasukan semula vokalis asal mereka iaitu Moz. Album ke-11 itu menampilkan lagu hits seperti Sinar, Sendat dan Ketat dan Man Pen Rai. Lagu Sinar berjaya membawa kumpulan ini ke pentas pertandingan akhir anugerah juara lagu 2003. Seterusnya, album ini juga meraih trofi album hard rock terbaik di anugerah industri muzik 2004. Jadi, begitulah serba ringkas tentang perjalanan kerjaya kumpulan May yang Mr. dapat kupaskan dalam video kali ini. Semoga terus maju jaya dalam melahirkan karya-karya terbaik dalam industri muzik tempatan. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Top kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Top, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.